Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Jabatan Hidupan Liar Sabah terus proaktif memperhebat usaha pemeliharaan hidupan liar di negeri ini, termasuk pelaksanaan pelan tindakan bagi ketiga-tiga hidupan liar paling terancam, iaitu gajah, orangutan dan badak subur Sumatera. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kamardin Haji Ombi berkata, ketiga-tiga pelan tindakan tersebut menggariskan strategi dan tindakan untuk memastikan badak sumbu Sumatera, orangutan dan gajah di Sabah tidak diancam kepupusan. Berdasarkan plan induk yang diluluskan, Sanctuari Gajah Borneo BES juga akan menjadi pusat menyelamat gajah dan hidupan liar selain pusat penyelidikan dan pembelajaran pemeliharaan gajah di Sabah. Pada peringkat awal penubuhan BES, Borneo Conservation Trust Japan membiayai pembinaan pedok gajah, set penjana, kuartus kaki tangan berjumlah 1.6 juta ringgit. Beliau berucap sempena majlis penyerahan kenderaan di Taman Hidupan Liar Lokawi. Ketiga-tiga kenderaan tersebut masing-masing akan ditempatkan di Sanctuari Hidupan Liar Kinabatangan, Taman Hidupan Liar Lokawi dan Pusat Pemulihan Orangutan Sepiluk Sandakan bagi tujuan penghantaran makanan dalam kawasan terlibat. Kenderaan tersebut merupakan sumbangan Ashaya Mazu, Borneo Conservation Trust Japan dan Daihatsu Japan. Masalah sistem perparitan yang menyebabkan banjir kilat setiap kali hujan lebat di Jalan Tembovo, Lembising sejak 3 tahun lalu kini menjadi keutamaan pejabat daerah Putatan. Pegawai daerah Putatan Haji Awang Abdul Ghani Haji Pangeran Yusuf berkata, pihaknya akan memulakan kerja-kerja membaik pulih sistem perparitan terbabit sebaik menerima peruntukan. Ya, baru-baru ni ada kita bincang dengan parlimen lah, ahli parlimen dan memang pejabat parlimen telah pun memohon peruntukan daripada kerajaan. Kita telah mengenal pastilah di mana punca tu dan berharap dengan peruntukannya akan diberi ini nanti kita akan dapat memperbaiki keadaan lah. Haji Awang Abdul Ghani memberitahu pemberita RTM ketika mengulas masalah sistem perparitan yang sering menyebabkan banjir di Kampung Jalan Tembovo, Lembising, Putatan. Pada masa sama, Ahli Parlimen Putatan Datuk Dr. Markus Mojigo yang ditemui RTM baru-baru ini yakin peruntukan bagi projek tersebut akan disalurkan sedikit masa lagi. Saya rasa peruntukan ini dikembalikan kepada Majlis Daerah lagi balik yang baru-baru ini. Dan saya harap pegawai-pegawai ini dapat melaksanakan projek-projek untuk menyelesaikan masalah rakyat. Sementara itu, tinjauan RTM ke kawasan terbabit mendapati sistem perparitan tersebut tidak mempunyai aliran keluar. Time hujan lebat, so dia akan banjir, air dia semua akan naik masuk di sana sebab parit ini sampai sini saja. So tiada jalan keluar air tu. So semua melimpah masuklah kawasan rumah. So bila dia masuk kawasan rumah, akan masuk pergi bilik-bilik di bawah tu lah semua. Bilik bawah dia kasi rosak perabot lah semua. Apa yang pasti, kerajaan tidak akan membiarkan masalah ini terus berlarutan dan penyelesaiannya akan disegerakan sebaik menerima peruntukan demi memastikan kejadian banjir tidak berulang. Masyarakat disaran menjadikan sedekah sebagai amalan untuk menyemarakan lagi ibadah sepanjang Ramadan. Timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Hajah Azizah Haji Muhammad Dun berkata, umat Islam harus mengamalkan sedekah untuk membolehkan masyarakat secara keseluruhannya menghayati kemuliaan Ramadan. Sifat yang demikian ini, tabiat yang demikian ini yang kita ingin sampaikan kepada ahli masyarakat kita, kepada komuniti kita, daripada yang berumur kepada anak-anak kita. Sebab anak-anak kita pun kita bawa bersama-sama supaya mereka juga dapat menghayati ini dan dapat meneruskannya di masa-masa yang akan datang. Datuk Azizah yang juga Presiden Perkumpulan Perempuan Sabah PPS ditemui media dalam majlis berbuka puasa PPS di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, seramai 30 anak yatim dari Sembulan, Papar dan Tuaran menerima sumbangan berupa wang saku dan keperluan makanan sebagai persediaan menyambut Aidilfitri. Pelajar sekolah pondok dan madrasah mampu menyumbang kepada perkembangan Syiah Islam di negeri ini.
Pembantu Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat, Dato' Hamisah Samad berkata, walaupun sekolah pondok dan madrasah masih baru di negeri ini, namun pelajaran yang dihasilkan institusi tersebut bukan sahaja mampu menjadi hafiz dan hafizah, malah berupaya menjadi tenaga pengajar untuk meneruskan kesinambungan syiar Islam. Beliau berkata demikian dalam Majlis Iftar Ramadan Anjuran Pertubuhan Kebajikan Budiman Malaysia PKBM Sabah di Madrasah Ad-Diniyah Ar-Rahmaniyah Adra di Kampung Sungai Imam, Tawau. Dato' Hamisah yang juga Wakil Rakyat Tanjung Batu memuji usaha PKBM untuk menjalin kerjasama dengan badan-badan agama di negeri ini dalam memperbanyakkan aktiviti keagamaan selain dapat menyuntik dana kepada sekolah-sekolah pondok dan madrasah. Terdahulu pengerusi penaja PKBM Sabah, Ismail Awang berkata, selain melahirkan hafiz dan hafizah, pihaknya turut merancang pelaksanaan aktiviti keusahawanan, kebajikan dan perubatan Islam. Ketika ini, PKBM juga berusaha menjejaki para mualaf untuk diberi bimbingan ajaran Islam. Sekolah pondok dan madrasah Ad-Diniyah Ar-Rahmaniyah Kendalian PKBM Sabah kini diduduki 125 pelajar termasuk 50 pelajar wanita. Dianggarkan 1,000 pek bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai di sekitar Tawau sempena program Amal Ceria Ramadan Anjuran Pasaran Giant dan Adabi. Turut diagihkan bantuan RM5,000 kepada Sekolah Kebangsaan Kem Kabota serta anak-anak yatim dan golongan kurang berkemampuan. Program ini dirasmikan Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Taufik Abu Bakar Titingan yang diwakili Ketua Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM APAS Sarman Ahmad Sumito. Sementara itu Pengarah Serantau Malaysia dan Brunei GCH Retail Sendirian Berhad Datuk Tim Ashidon menerusi kenyataan media menjelaskan program yang masuk tahun keempat bertujuan berkongsi kegembiraan dan membantu golongan memerlukan yang secara tidak langsung mendekatkan lagi pihaknya dengan pengguna. Biro Kebajikan UMNO Malaysia kini memulakan penjelajahan ke Sabah menerusi program Turun Padang Bantu Rakyat TPBR untuk menghulurkan bantuan golongan memerlukan. Pengerusi biro itu, Dato' Syamsul Anwar Nasra berkata, program tersebut selaras seranan Perdana Menteri selaku Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak, untuk bergiat program merapatkan hubungan kerajaan dengan rakyat. Jelajah TPBR Julong Kali di Sabah tidak hanya tertumpu kepada kesemua 21 kawasan tetapi akan diperluas kepada kumpulan sasar termasuk pesakit kronik, warga miskin dan ibu tunggal. Apa yang kita lakukan ini ialah sebahagian dari program untuk kita empower tanggungjawab membantu rakyat ni kepada bahagian-bahagian di seluruh negara bagi membolehkan aktiviti membantu rakyat ni digerakkan di peringkat bahagian. Datuk Syamsul yang juga anggota Parlimen Lenggong ditemui selepas melancarkan program TPBR sempena bulan Ramadan bagi negeri Sabah di Sandakan. Pada majlis ini seramai 2,400 penerima dari Zon 5 Sabah meliputi Sandakan, Libaran, Beluran, Kinabatangan dan Batu Sapi menerima bantuan program jelajah TPBR. Kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga kesihatan secara menyeluruh mendorong lebih ramai pengusaha membuka pusat kecergasan atau gym untuk menampung permintaan yang meningkat. Ketika ditemui media selepas merasmikan pembukaan New York Fitness Center di Plaza 333 Kaubusak, Pinampang, Pengerusi Lembaga Sukan Negeri Datuk Louis Rampas menyatakan harapan agar gym-gym seumpama dapat memberi perkhidmatan kesihatan dan kecergasan yang selesa dengan harga berpatutan. Ia sekaligus mengatasi isu kesesakan gym di kompleks-kompleks sukan seluruh negeri yang turut digunakan para atlet negeri. Kita mengharapkan supaya gym ini dapat menyumbang kepada keperluan peralatan seperti ini ataupun kemudahan seperti ini. Walaupun barangkali di pihak Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah kita menyediakan gym di kompleks-kompleks sukan yang terdapat di Negeri Sabah ini, namun ianya tidak mencukupi untuk keperluan orang awam lah.
Sementara itu, pemilik gym berkenaan Chan Weng Min berkata, pusat kecergasan ini menyediakan pelbagai kemudahan kecergasan terkini dan moden selain bilik khas yang dilengkapi kerusi urut serta ruang bagi aktiviti dart, pingpong, sauna, yoga dan zumba. Matlamat kita New York Fitness kan ialah untuk sudi membantu setiap orang boleh dapat kesihatan. So kita memang menggalakkan semua golongan muda ataupun golongan remaja tua ke dia pun boleh datang gym untuk exercise. Berkonsepkan gym 24 jam, pusat kecergasan ini menawarkan harga promosi perkhidmatan RM15 sehari atau yuran keahlian serendah RM150 sebulan, menyasarkan 500 ahli tahun ini. Seterusnya, kita ikuti acara-acara di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 10 pagi ini akan diadakan majlis pemukusan Kuih Muih Hari Raya Aidilfitri kepada anggota pasukan keselamatan di Rumah Bakisah, Kota Kinabalu. Pada masa sama, majlis penyerahan kunci rumah klien dijangka disempurnakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna di Kampung Gudon Menggatal. Akhir sekali pada pukul 6.20 petang, majlis sambutan Nuzul Al-Quran peringkat negeri Sabah di Masjid Negeri di Kota Kinabalu dijangka dihadiri Yang di-Pertua Negeri. Paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini.